cuma keadaan sekarang ni menimbulkan spekulasi juga. Ini spekulasi politik, ini maksud saya countdown kita secara. Bagaimana Datuk Seri Saifuddin Ayub selaku timbalan Presiden Amanah. Jadi masa pelik dia kata. Dengan tindakan PAS yang tidak berhasrat untuk mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Semalam kita telah pun dilaporkan bahawa PAS tidak akan membuat rayuan dan bersedia untuk bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa kursi di Kuala Terengganu, kursi Parlimen dikosongkan. Jadi menurut Timbalan Presiden Amanah itu, dia kata tindakan lepas itu seolah-olah dia mengaku wujudnya unsur rasuah sewaktu pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau tidak rayu, ini bermakna, kata Saifuddin Ayub, kalau tidak rayu, maknanya secara mudah ialah mengaku. Mengapa tidak rayu? Kalau isu teknikal, itu saya rasa bolehlah kita pandang sepi. Tapi kalau orang tuduh kita rasuah, kita lakukan rasuah pilihan raya, dan kita tak merayu, jadi ini mungkin ada something wrong. Kata Datuk Seri Ayub, saya rasa pelik sedikit. Kerana sepatutnya kalau kita betul-betul pertahankan kita tidak rasuah, maka logiknya kita akan rayu kes itu di peringkat Mahkamah Rayuan. Betul juga katanya. Sebab pada hari Sabtu lepas, Institusi Agung PAS, dia kata keputusan tidak mengukuhkan rayuan itu dilakukan bagi memastikan kebajikan rakyat tidak terabai disebabkan ketiadaan ahli parlimen, kerana Mahkamah Persekutuan akan mengambil masa 6 bulan untuk menyelesaikan kes tersebut. Itu alasan. Bila 27 bulan yang lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu telah pun membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim yang mewakili PAS bagi kursi Parlimen Kuala Terengganu. Dan ini menimbulkan macam-macam cerita. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah unsur-unsur, cara-cara yang di mana sebagaimana orang menyatakan bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk diwujudkan pilihan raya di peringkat ahli-ahli parlimen. Kemungkinan ada yang nak bersara, ada yang nak melompat dan sebagainya. Apakah ini permulaan? Satu persoalan yang boleh dijawab oleh mereka saja. Apakah ini juga satu taktik? Artinya kalau maka nanti akan berangkai lah. Macam saya kata tadi, macam di Kamboja, tak selesai lagi. Di Kamboja dia menghadapi masalah bom berangkai. Di negara kita ini, kita menghadapi suasana situasi politik yang berangkai-rangkai. Dari awal lagi, saya rasa setelah kita dah wujudkan kerajaan hari ini, sepatutnya tangani segera, tapi kita masih lagi tak selesai lah untuk politik negara kita ni, dan rakyat terjebak dengan politik. Sebab tu saya katakan, apakah politik warga bangsa kita ini sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita dah buat pilihan raya yang ke-14, yang ke-15 dulu. Okeylah. UMNO menerima kekalahan, tak ada masalah. Dah pula tak nak bentuk kerajaan, sehingga terpaksalah diwujudkan kerajaan perpaduan. Pun salah juga apabila UMNO bersetuju untuk membentuk kerajaan. Lalu ding-dong. Dan pilihan raya negeri ini adalah kesan daripada mereka juga yang tak nak mengadakan pilihan raya serentak. Dan bila ada pilihan raya negeri ini pula, mulalah saling pumpang. Tak habis-habis, saudara. Perikatan Nasional mengadakan pelancaran jentera pilihan raya. Pakatan Harapan dan Perikatan Perpaduan UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan juga menganjurkan acara pengenalan dan pelancaran jentera pilihan raya. Saya lihat rugi banyak wang habis, saudara. Adalah baik wang-wang sebut digunakan untuk membiayai kebajikan rakyat. Dan saya heran juga macam mana pula PAS dia macam di Terengganu tu, dengan benderanya, dengan anak-anak muda pakai bajunya, datang dari mana duit tu? Itu persoalan saya. Begitu juga dengan kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan. Banyak duit ni. Bukan sedikit. Sebab bila datang dengan pakaian korporatnya. Begitu juga Perikatan Nasional. Banyak duit ni, saudara. Sebab itu saya merasakan itu belum pilihan raya lagi. Belum lagi pengumuman calon-calon yang bertanding. Tengok pula deretan motosikalnya. Kalau saya lihat dua parti, saya tak kata satu, saudara. Sama ada UMNO Barisan Nasional ataupun PAS dan Perikatan Nasional. Sama.
buat dekat di Kedah, satu stadium. Kononnya munajat dan untuk mengadakan meraihkan berselawat untuk baginda Rasulullah, tapi jadi agenda politik. Berbondong-bondong bas mengangkut orang. Apakah tidak ada mengeluarkan wang? Begitu juga mengadakan pertemuan lepas satu kawasan. Dijajalah sekarang ni, saudara. Saya melihat banyak wang yang habis. Tiap-tiap kawasan. Itu belum lagi masuk selepas penamaan calon. Bagaimana apabila selepas penamaan calon, kita akan buat countdown juga nanti, saudara. Ini dalam tempoh kita menanti sampai 29. Hari ini berapa bulan, saudara? Hari ini 10 Julai. Mana 19 hari lagi, saudara. Dalam tempoh 19 hari lagi, berapa juta wang nak dihabiskan hanya kerana untuk politik. Itu gambaran, saudara. Sama ada daripada UMNO, sama ada datang daripada Barisan Nasional, ataupun PAS, maupun Perikatan Nasional. Begitu juga DAP, Amanah. Saya lihat sendiri, ada pelancaran di Kota Setia. Lepas tu, Perikatan Nasional buat pula besar-besaran di Negeri Sembilan. Saudara, saya tengok, tempat pentas sewa untuk kanopi ataupun kemah saja pun itu puluhan ribu, saudara. Belum lagi jamuan, minum, makan dan sebagainya. Masa UMNO buat di Bangi pun sama. Jadi apakah politik kita ni? Itu gambarannya. Dan sebab itu pelabur-pelabur melihat, orang Melayu ni politik ni macam mana ni? Saya melihat apabila perkembangan politik di negara luar tak sebegitu. Memang seronok tengok meriah, saudara. Tapi meriah yang bagaimana? Bagi saya meriah yang ada pembaziran. Saudara MFI Rashid dia kata money make power, power make money. Itu keadaan, saudara. Jadi Imran Aswad, jika komponen kerajaan perpaduan kekal untuk politik negara akan tenang walau apa keputusan selepas PRN. Saya mengharapkan begitu. Kita nak tenang, saudara. Saya nak tanya sekarang ni, katalah harapan mereka ada juga kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri itu yang dimenangi oleh calon daripada Perikatan Nasional. Mampukah dia membawa perubahan di kawasan itu? Kalau dia bukan berada dengan kerajaan macam mana di peringkat persekutuan? Itu gambaran. Macam mana saya katakan semalam, saya bersetuju dengan pandangan saudara Ismi Rakyat. Dia kata okeylah kalau nak digugurkan kerajaan. Apakah kerajaan yang naik nanti? Nak digugurkan pemimpin kerajaan, menjatuhkan kerajaan, tak boleh, saudara. Menjatuhkan pimpinan kerajaan. Apakah orang yang nak angkat nanti tu mampu menyelesaikan masalah harga barang makan, duit ringgit, ekonomi? Boleh ke? Itu persoalannya bagi saya. Kenapa? Dan waktu untuk rakyat memikirkan, waktu hari Sabtu, hari Ahad sepatutnya bersama dengan keluarga dan sebagainya, habis untuk tujuan politik. Dan banyak wang yang dibelanjakan. Ini yang saya rasakan saudara Zaim Razak dengan pemimpin UMNO tenggelam dalam kerusi empuk Putrajaya. Mereka sudah lupa diri. Saya tak tahu sebagainya itu. Pemimpin UMNO tak ramai 6 orang. 6 ada 12 orang. Saudara Azura yang buat kacau adalah Perikatan Nasional. Saya tak boleh nak kata mana-mana, saudara. Cuma saya kata, saya mengharapkan dalam musim pilihan raya negeri ini tak payahlah kita melakukan sewa yang sebegitu. Nyatakan apa yang anda lakukan. Tak perlulah, macam saya kata tadilah, cerita tentang isu Felda dibangkit-bangkitkan, cerita memburuk-burukkan orang ni pembohong, orang ni tak bohong, orang macam-macam, saudara. Dan saya lihat sendiri satu demi satu akan terbongkar. Dan saya nak berpesan kepada teman-teman dalam Perikatan Nasional, bila anda menyerang pimpinan kerajaan hari ini, anda bermain dengan api. Kalau mereka retaliate, saya mendoakan agar mereka tak ada latar belakang yang sukar dengan kebejatan sepanjang mereka berada di anjung kuasa. Kalau ada kebejatan, apabila dibongkar, apabila disemak, apabila diselak nanti, bahaya saya. Jadi berhati-hatilah dalam serangan. Dan kepada pimpinan daripada kerajaan yang ada pun saya mengharapkan janganlah kita menyerang habis-habisan. Kalau ada kebejatan, rasuah dan sebagainya, biar persoalan itu ditangani oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan pihak berkuasa. Kita laksanakan apa yang kita janjikan, laksanakanlah.
demi rakyat. Saudara Jaka Linglong, gelakkan yang terang, mementingkan hukum. Ya, saudara boleh bagi pandangan, tapi saya harap TG Lumpur Shop, dia kata masa Najib pandai pula. Macam Tengku Brahman. Jadi bagaimana juga sebagaimana kenyataan daripada, sebab semalam kemarin saya menyatakan tentang laporan besar kemungkinan bermula bulan depan harga barang naik, dan sebagai menteri, selaku Ketua Penerangan Parti Keadilan dan juga selaku Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Menteri Penerangan dan Digital, Saudara Fahmi Fadzil, dia mempertikaikan beberapa laporan media tempatan pada Ahad lalu yang menyatakan, Ahad semalam saudara, yang menyatakan harga barangan pengguna dijangka meningkat bermula Ogos ini. Katanya, ini kerana kadar inflasi negara setakat ini menunjukkan tren penurunan, selain beberapa petunjuk ekonomi pada 2023 adalah lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Jadi katanya, saya lihat laporan dalam beberapa media hari ini bahawa dalam bulan Ogos harga barang naik 20%. Jadi kata macam mana dia tilik? Dia rujuk menuju 4 belalang ke? Itu kata Fahmi Fadzil. Salim jawab. Jadi beliau sebaliknya menjelaskan bahawa hasil usaha dan ikhtiar kerajaan perpaduan telah pun berjaya menurunkan kadar inflasi yang dikaitkan dengan kenaikan harga barang daripada 3.3% pada April kepada 2.8%. Saya cuma nak jelaskan pada saudara Fahmi Fadzil, kena turun juga, semua menteri-menteri kena turun tengok di pasar-pasar. Kalau kita buat kenyataan hanya daripada bilik berhawa dingin, susah juga. Saya lihat macam Datuk Saifuddin Ayub, dia pergi ke Sabah, sebab itu dia kata dia nak menyelesaikan masalah kekurangan minyak yang bersubsidi ini, perlu ada konsultasi dan sebagainya. Okey, jadi perlu juga dihayati di pasar-pasar. Saya dah bercakap sebulan dululah saudara. Itu keadaannya saudara.